Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan penyampai berita di studio di atas sana, kami di bawah akan menemani anda untuk siaran Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Pukul 8 sehingga pukul 10. Syafiqah, ya? Okey, sihat. Semangat Semangat. Hujung minggu. Hujung minggu. Tapi kita kena bekerja. Ya, waktu bekerja. Lagipun hari ini saya bersemangat, Ridwan. Pagi-pagi lagi saya dah bersenam. Tangan saya ni saya tengah buat regangan-regangan. Sebab apa? Hari ini kita akan bersama dengan seorang atlet wanita. Atlet ini wakil negara, dah pun memenangi beberapa pingat emas bukan saja di peringkat kebangsaan, malah di luar negara. Ini merupakan atlet gusti tangan wanita. Ya. Penerbit ada tag saya, boleh tak kalau nanti dalam siaran cuba untuk gusti tangan? Sama. Tak, saya fikir tangan saya tak diinsurans. Tapi kita ada sok-sok kan. Terima kasihlah. Nanti kita cuba berjaya ataupun tak. Tapi menarik hari ini sebab ada beberapa lagi slot dan juga topik kita akan bawakan berkenaan dengan sukan. Pastinya tentang pasca belanjawan 2025 tentang peruntukan untuk pembangunan sukan kita. Selain daripada itu juga sukan air di Desaru juga kita akan bawakan kepada anda. Dan juga di Tambun. Itu semua yang menarik hari ini dan juga kita akan bersama dengan santai-santai. Tutup balik lengan saya. Tutup. Simpan tenaga. Santai-santai selebriti di hujung ini kita bawakan seorang artis terbang jauh daripada rakan kita Indonesia. Siapakah itu? Sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana sehingga jam 10 ini. Tapi kita nak mulakan terlebih dahulu melihat bagaimana sebenarnya perkembangan berita semalam. Ini berkaitan dengan sidang kemuncak BRICS di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menghargai jemputan Putin. Ya, jadi menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, ucapan terima kasih turut dizahirkan kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mewakili beliau ke Kazan. Ia bagi menyatakan kebersamaan Malaysia dalam usaha untuk melonjak kedudukan dan pendirian negara. Jadi untuk sidang kemuncak BRICS ni, Perdana Menteri kita tidak menghadirinya tetapi diwakili oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Jadi bagaimana BRICS dan juga ASEAN memberi peluang kepada negara untuk meningkatkan kemampanan teknologi. Ya, jadi sedikit perincian yang boleh kita kongsikan. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, peluang itu sekaligus menggalakkan keterangkuman dan kemampanan. Juga menegaskan bahawa Malaysia sedang merangka kedudukan baharu untuk negara ini menjalankan peranan sebagai pengerusi ASEAN pada 2025. Sehubungan dengan itu, kalau kita boleh kongsikan juga, Bernama dan juga RTM merupakan media rasmi kepengerusian ASEAN 2025 di mana RTM dan juga Bernama akan memainkan peranan sebagai agensi media utama yang menyelaras aspek media sepanjang sidang kemuncak ASEAN 2025. Jadi penting untuk kita mengambil tahu, sekurang-kurangnya tahulah apa yang terjadi berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan negara lain, terutamanya ASEAN dan juga hubungan Malaysia dengan negara-negara selain daripada negara-negara ASEAN ini. Okey, seterusnya berita dalam negara. Ini berkaitan dengan logo khusus Malaysia Madani dilancarkan. Bukan logo baru tetapi logo-logo yang sedia ada ini berdasarkan daripada 5 prinsip, berdasarkan 6, maafkan saya, nilai teras iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dilancarkan hari ini semalam untuk digunakan dalam setiap aktiviti serta program anjuran kementerian, jabatan serta agensi kerajaan. Ya, ia susulan mesyuarat khas Akademi Kenegaraan pada 27 Februari lalu yang memutuskan agar pembudayaan Malaysia Madani perlu diperluaskan penggunaannya. Di kerajaan juga mengalu-alukan pembudayaan logo khusus Malaysia Madani merentasi sektor awam, swasta serta badan bukan kerajaan ataupun NGO bagi memastikan pelaksanaan program dan aktiviti berkaitan kenegaraan dan kemasyarakatan diterap dengan aspirasi Malaysia Madani. Ini logonya. Kalau kita tunjukkan kepada anda semua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan 6 kepada teras Malaysia Madani. Okey. Seterusnya berkaitan dengan cuaca. Semalam kalau kita lihat di Kemaman masih lagi berlaku ribut, tapi keseluruhannya di Terengganu, fenomena garis badai, warga Terengganu dinasihati berjaga-jaga. Jadi penduduk di negeri Terengganu sentiasa berwaspada, diingatkan untuk sentiasa berwaspada dengan kejadian garis badai yang berisiko menyebabkan hujan lebat dan angin kencang dalam masa terdekat. Pengarah Jabatan Met Malaysia Terengganu berkata ramalan cuaca signifikan telah pun dikeluarkan semalam berkaitan ribut tropika Trami yang sedang aktif
aktif di Laut Cina Selatan. Jadi menurut beliau juga ribut itu dijangka bergerak ke arah barat menghala ke Vietnam menyebabkan peningkatan kelajuan angin di rantau negara sehingga 28 Oktober. Ya, dalam pada masa yang sama kita juga ingin berkongsi berkaitan dengan kadar inflasi negara turun kepada 1.8% pada bulan September, di mana ini penurunan 1.8% berbanding 1.9% pada bulan sebelumnya. Jadi walaupun kadar inflasi menurun, indeks harga bagi bulan September meningkat sedikit kepada 133.2 mata berbanding 130.8 mata yang direkodkan pada bulan yang sama pada tahun lalu. Dan ini didorong oleh kenaikan dalam beberapa kumpulan utama termasuk penjagaan diri, perlindungan sosial serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Apa yang ingin disampaikan melalui berita ini adalah keadaan ekonomi kita terkawal dan juga kita masih berada dalam keadaan memacu ekonomi dalam keadaan yang baik dan dapat kita mengawal segala apa yang berlaku, terutamanya dari aspek peningkatan inflasi yang terlampau tinggi yang tidak baik untuk ekonomi negara. Ya. Okay. Antara yang menarik juga malam hari ini, kita akan bawakan kepada anda finalis untuk penyampai radio terbaik bagi kategori wanita. Jadi malam inilah malam kemuncaknya, Ridwan. Anugerah Seri Angkasa. Malam ini siaran langsung kami akan bawakan kepada anda semua menerusi saluran TV2 pada pukul 9 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC. Antara artis terlibat Zain Azin, Riza Aziz Zamani, Arni Zakri, Aina Abdul, Amir Masdi, Aisyah Retno dan juga Roxy Igzi. Kami bawakan kepada anda semua, hampir setiap hari kita bawakan finalis-finalis. Debaran mereka, kehebatan mereka dalam menghasilkan produk-produk yang mereka pertandingkan ketika Anugerah Seri Angkasa. Dan hari ini kategori kategori penyampai radio terbaik. Ya, wanita, bagi calon. Kategori wanita. Tapi anda boleh saksikan seawal 8 malam untuk Anugerah Seri Angkasa, sebab 8 malam ini adalah kapit merah. Jadi kita boleh saksikanlah bagaimana sebenarnya pakaian-pakaian yang akan digayakan oleh finalis kita pada malam ini. Finalis tak boleh lah, tapi yang kita kenal. Kita lah yang kita kenal. Syaril, Ismail Arinan, Syed Munawar. Jadi kita nak tengok mereka berada kapit merah. Biasa duduk bercakap serius. Kan? Dan yang paling penting, bos kita Rashidah Ali juga tercalon. Penyelaras selamat bagi Malaysia juga tercalon. Betul. Jadi kita ucapkan all the best untuk kesemuanya. Menang kalah itu biasalah adat pertandingan. Tapi tercalon top 5 tu dah cukup hebat sebenarnya kan? Betul. Lagipun ini bukan kategori untuk yang popular, tapi ianya diadili oleh juri-juri yang profesional. Jadi penilaian mereka sangat-sangatlah mempunyai kriteria tu sangat tinggi. Jadi siapa yang menerima anugerah pada malam ini pastinya yang terbaik antara yang terbaik. Ya. Jadi kita berat seketika, Syafiqah. Saya nak sambung bersenam. Kita sambung bersenam kan? Kita berat seketika kembali selepas ini.